Salam satu Malaysia. Sebelum melihat video saya, sila klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, selepas sekian lama saya berusaha struggle untuk dapatkan kamera baru. Terpaksa saya mencari alternatif. So, Alhamdulillah tahun baru. So, untuk kamera baru, so saya dapatlah Alhamdulillah iPhone 11 Pro 512GB. So macam mana, siapa yang dapat dengar boleh bagi tahu saya dengar. Okay, busy sikit hari ni Alhamdulillah. So tak sabar sangat nak buat live, nak share dengan semua orang. Banyak sangat benda yang saya nak kongsikan selama ni. Minta maaf sangat-sangat. Saya janji nak share. So insyaAllah lepas ni hari-hari saya akan share kepada anda semua. Sehabis baik semampu saya untuk saya sharekan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua selepas sekian lama menunggu. Okay, so terima kasih banyak kepada pelanggan-pelanggan saya yang banyak memberi sokongan kepada saya pada tahun 2019, iaitu saya pun baru saja start over pada 2019, yang mana pada tahun 2019 banyak mengajar saya, banyak saya belajar, saya lalui pada tahun 2019. Okay, sebentar lagi kita akan tinggalkan 2019 dan selamat datang pada tahun 2020. Ya, sebentar lagi saja. So kita akan countdown sama-sama untuk mulai tahun yang baru, azam yang baru, semangat yang baru. So siapa yang dengar live ni, tolong bagi tahulah saya daripada mana, ya. Okey, sekejap ya. Gelap pula. Nak cari kunci. Oh, mana kunci? Bismillah. Okey, ngam. Aha. Assalamualaikum. So, saya baru masuk ke dalam office. Alright. Baru buka lampu. Okay, apa khabar semua? Hai Shuks, Rumli. Okay, saya tadi ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini. Pertamanya, tadi pagi saya ada satu sesi bersama dengan dua kandidat daripada bidang property yang dia maklumkan kepada saya property ni susah lah. Tak ada orang guide lah, tak ada mentor, tak ada guru. Macam mana nak buat property ni? Dah berbulan-bulan tapi hasil tak ada. So, saya cakap macam ni lah. Saya dah guide, dah bagi tugasan, tapi you masih tak dapat nak deliver. Senang you kerja dengan saya bayar you gaji. You buat apa yang saya suruh, dan you dapat result selepas 2 tahun. Kalau you rasa you dah boleh running sendiri, then you running sendiri terus. Saya bagi option senang je. Saya bayar gaji je lah. Kalau yang mana yang ejen-ejen di luar sana yang struggle, masih tak reti lagi nak buat property, tak tahu lagi macam mana nak mula, aku gajikan kau je lah. Kau buat kerja senang. Kau ikut sistem yang aku dah susun. Tapi syarat dia 2 tahun lah. Dia kena ikat kontrak dengan saya. Sebab saya bayar gaji. Dan dia ada tugasan-tugasan yang dia kena buat lah. Basically, busu-busu pun, kalau indoor punya marketing pun dapat 1,000. Kalau outdoor, dia buat outdoor dapat dalam 5,600 sebulan. Siapa nak bayar gaji banyak macam tu? Daripada dia berbulan-bulan buat property, lepas tu tak ada hasil, negatif lagi, habis kos marketing, habis kos ini dan macam-macam lagi. Dan saya cakap lebih baik buat apa yang saya suruh je lah.
itu lagi mudah untuk dia. So InsyaAllah ni saya kongsikan kepada anda apa yang ramai ejen di luar sana mengalami masalah market teruk, market susah apa semua. So semua yang susah-susah lah. Tapi kalau orang tahu waktu ni adalah waktu yang paling senang, paling mudah, paling nak buat duit. So inilah waktunya. Right. So saya nak buat template dokumen. So ini adalah HR punya dokumen. So malam ni kita akan buat HR dokumen. Sebab besok saya dah start ambil staff. Saya ambil 2 orang dulu untuk permulaan. Dan saya sebenarnya perlukan 20 orang untuk tahun 2020 ni. Untuk permulaan lah. Permulaan tahun 2020 saya nak cari 20 orang jutawan. Yang mana yang betul-betul serius. Background industri property. Dia nak belajar macam mana nak menceburi bidang property ni. Saya perlukan 20 orang yang boleh berikan komitmen sepenuh hati. Dan dia suka dengan apa yang dia buat. Kalau bagi komitmen saja tapi tak suka apa yang dia buat, saya kata baik tak payahlah. Saya nak orang yang suka dengan apa yang dia buat. Sebab apa? Tahun 2020 anda kena tahu, it's not money oriented. It's about happiness. Are you happy? Apa yang you buat, adakah you happy? Adakah you suka dengan apa yang you buat? Kalau you suka, you boleh pergi jauh. Tapi kalau you tak suka, then you not happy and you not satisfied dengan apa yang you buat. So, better you cari benda lain yang boleh buat you happy. Even benda tu tak buat duit sekalipun. Asalkan dia boleh bagi you happy, then it will be better for you. So saya nasihat, Assalamualaikum Datuk Rico Laranzo. Nak ikut saya insyaAllah. Boleh Datuk, boleh PM saya ya. Saya tahun 2020 memang saya cek 20 orang saja. Memang betul-betul committed nak follow saya. Kita nak bina empire property. Kita nak membangunkan rumah. Kita nak mengejar happiness. Kalau siapa pernah tengok cerita Chasing Happiness, cerita tu memang best gila. Korang kena tengok, korang kena belajar macam mana seorang bapa ditinggalkan oleh isteri disebabkan desakan kewangan. Dan saya rasa cerita tu macam ada kena mengena dengan saya pula kan. So saya rasa sangat. Sebenarnya apa yang berlaku pada kita selama ini dalam bisnes ke dalam apa saja, ia adalah proses. Yang mana korang semua kena faham, proses adalah satu cara batu lonjatan untuk anda berjaya lebih hebat lagi ke depan. Jangan anda ingat apa yang anda lalui, apa yang anda rasa sekarang ini, anda seorang je rasa, orang lain tak rasa. Kalau anda kecewa, orang lain tak pernah kecewa. Anda harus tahu, ia adalah proses. Manusia yang paling berjaya melalui proses yang paling dahsyat. Tidak ada orang yang berjaya dalam dunia ni lahir-lahir plup terus hebat, lahir-lahir plup terus kaya. Tak ada. Ya. Kalau ada pun, dia punya percentage tu kan sangat sikit lah. Dan kalau ada pun bukan dia yang berjaya sebenarnya. InsyaAllah lah kalau dia ada duit banyak gunung sekalipun, InsyaAllah lah duit dia tu akan habis juga, InsyaAllah. Kalau dia tak pandai nak manage. Tapi orang yang berjaya ni, dia melalui satu proses. Yang proses itu dia overcome. Kalau anda sekarang ada masalah, kalau anda dapat overcome masalah itu adalah kejayaan. Saya selalu tekankan, kalau orang tanya saya, Fazwan macam mana awak buat, Fazwan macam mana awak ini, dan sekian-sekian. Orang tanya pada saya banyak benda. So saya very simple. You nak berjaya, tapi you tak nak lalui proses,
you nak ikut shortcut. Contohnya hari ni you buat kerja, besok you dah kaya raya. So pada saya, you mimpi lah. You mimpi. Saya sendiri cakap terus terang lah, saya kalau saya punya tahap kerja saya, pagi sampai petang saya full dengan appointment, full dengan saya punya aktiviti jumpa orang. Malam saya pun tak tidur, saya pun tak rehat. Dengan ada anak 3 orang, saya jaga wife saya dekat kampung. Saya suruh dia balik kampung, berehat kat sana. Sementara saya dekat sini berusaha berempas pulas untuk membetulkan segala apa macam keadaan. So saya face everything. So nak bagi tahu dekat anda semua, kejayaan seseorang itu adalah apabila dia dapat overcome. So the higher pressure that you get and you can overcome the pressure, the higher success rate yang you akan capai. So saya cakap terus terang kepada anda semua, kalau anda rasa anda punya ujian terlalu berat dan anda rasa anda nak give up, percayalah, ada orang lagi berat dia punya ujian, ada orang lagi susah dia punya susah daripada apa yang anda rasa sekarang. Cuma yang membezakan adalah orang yang berjaya ni, dia overcome apa yang dihadapi itu. Dia break through the wall, dia break all the bricks. So saya nak bagi tahu, tahun 2019 bakal meninggalkan kita tidak lama lagi. So apa saja yang anda lalui, anggap ia adalah satu proses, anggaplah ia adalah satu batu loncatan untuk anda teruskan anda punya tahap kejayaan untuk terus berjaya. Terima kasih Dato' Rico kerana berikan saya like yang sangat banyak. So saya sebenarnya memang dah lama sangat nak buat live ni. So saya alhamdulillah hari ni saya baru je beli handphone iPhone 11 Pro 512GB. Memang kau punya, semata-mata nak buat live untuk korang semua tau. Beli handphone nak buat live saja. Papa sayang gila tau. So memang saya dah lama sangat impi nak live macam ni, nak ceritakan, nak sharingkan apa yang saya lalui. Dan apa yang kita lalui ni, ia adalah satu jalan cerita. Dan sebaik-baik jalan cerita adalah jalan cerita kita sendiri. Faham? So kalau you punya jalan cerita lagi susah, so that's mean you punya kehidupan lagi best. You kena ingat tu. Kalau you rasa cabaran you berat, so you punya cerita lagi best. That's why I learn, that's why I upgrade myself, that's why I overcome whatever bricks, whatever roadblock or wall in front of me. That is the way how I overcome. So dekat situ I nampak turnover dalam kehidupan I menjadi sangat luar biasa. I pun tak sangka. So bila you buat apa yang orang lain tak mampu buat, orang lain tak sanggup buat, then that is the turning point. Yang mana kalau kita tengok graf, bila graf menurun ataupun graf stock market menurun, semua orang akan lari. Semua orang akan lari daripada pasaran. Tetapi sebagai seorang investor, kalau dia tengok graf tu lagi turun, lagi dia suka, lagi turun, lagi dia suka, lagi turun, lagi dia beli. So dekat sini saya nak bagi tahu 98% orang di dalam dunia dia mempunyai mindset structure yang telah diprogramkan oleh 2% orang yang berada top di dalam dunia. Dekat sini saya nak bagi tahu, dan kebanyakan 98% orang dalam dunia tidak melakukan apa yang 2% orang di dalam dunia lakukan. Yang mana kalau kita tengok
kajian ataupun kita tengok orang-orang yang berjaya, multi-billionaire, ya. Kita tengok Gary V. I paling suka Gary V lah. I memang fanatik gila. Hari-hari kalau tak dengar dia punya maki tu kan, memang macam tak boleh lah. Macam hari-hari nak kena maki dengan dia lah. Sebab dia mengubah I punya kehidupan 360 darjah. I cakap terus terang lah, 360 darjah. Walaupun I tak pernah jumpa dengan dia face to face, tapi insyaAllah one day I will meet him and say thank you so much Gary, you have turned my life 360 degree. And I love to eat shits, starting from I meet your video until now. I love to eat all the shits and I love this process. And this process make me somebody. It's make me like a fucking beast yang I sendiri pun tak boleh nak bayangkan lah. So apa yang I nak bagi tahu adalah ramai orang tak nak lalui proses ni. Ramai orang tak sanggup lalui proses ni. Ramai orang tak sanggup nak struggle. Ramai orang tak sanggup untuk terima ujian yang berat-berat macam ni. Tapi percayalah, apa yang anda lalui itu adalah satu story yang sangat menarik. Kalau anda faham, kalau anda ambil peluang, anda dokumenkan balik semua benda yang anda lalui itu. Macam saya memang saya dah start dokumenkan apa saja yang saya lalui. Dan alhamdulillah lah, insyaAllah saya dah mula dapat rentak untuk saya membina empire saya. Dan saya akan bawa seramai mungkin orang yang ingin mengubah kehidupan dia. Bukan cakap kosong, tapi based on saya punya result, based on saya punya testimoni. Saya pernah dulu for first saya meniaga tepi jalan. Siapa yang kenal saya dekat Masjid India tahun 2011, diorang tahulah bagaimana kehidupan kami waktu 2011, bergaduh dengan DBKL, barang kena rampas, rugi beribu ringgit, habis. Time tu kita ada jual handphone clone. Siapa yang suka pakai barang-barang clone, dia lah pelanggan saya dulu. Yang jenis S3, S2, S1, Samsung, dulu-dulu Android kan, yang canggih-canggih, tapi kita boleh jual harga RM150, RM200, RM300. Kalau dekat pasaran RM1,500. So barang-barang clone tu lah yang menjadi punca pendapatan. Dan bisnes tu pun tak berapa bagus. So banyak rugi, banyak loss. Dan saya pun decide untuk stop daripada buat bisnes tu. Dan it takes time for me, and it's very struggle life. And bila I realise balik, oh rupanya aku lalui fasa ni ya. So saya bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah telah tetapkan. Satu jalan cerita yang sangat best, sangat menarik. Kena berdiri kat tengah-tengah panas sambil dokong anak. Time tu umur anak saya baru 6 bulan ke 7 bulan lah. Saya dokong, jual handphone, buka meja lipat, jual kabel, jual power bank. Satu hari dapat RM100 sale, RM100.50 sale. Tapi rasa alhamdulillah, syukur gila. Allah bagi rezeki. Dan kehidupan time tu, nak isi minyak kereta pun tak cukup. Kerja pagi balik pagi, kerja malam balik malam. So memang 24 hours kehidupan dalam kereta dengan barang-barang. Memang tidur dalam kereta dengan anak, dengan isteri. Kadang tak ada, satu kali kereta rosak, aircon rosak, berkabut semua kat dalam tu. Dah tak nampak apa kalau drive hujan-hujan. Memang aku time tu berzikir je lah. Dan itu adalah proses, itu adalah perjalanan. Jalan cerita itu yang didokumentkan itu akan menjadi satu cerita yang menarik, ya. So kalau anda ada kisah-kisah yang sedih, yang viola, yang main violin kan, anda dokumentkan kisah-kisah anda ni.
dan anda repeatkan balik, anda cerita dengan orang balik macam mana saya cerita ni, ia akan menjadi satu kenangan manis. Dia akan jadi satu ingatan yang manis, yang terbaik yang pernah anda ingat sebenarnya. So kalau siapa yang ada rasa patah hati, kecewa dan sebagainya, ingatlah itu adalah jalan cerita yang terbaik yang anda perlu dokumentkan dan anda perlu rekodkan dalam kehidupan anda. Sebab itulah yang akan menjadi batu lonjatan anda, yang akan menjadi inspirasi untuk anda, yang akan menjadikan anda seseorang yang sangat luar biasa berjaya. Dan kenallah, anda perlu tahu pada tahun 2020 is not about money, it's about happiness. I want to be a fucking happy person in this world. I want to be a happy person. So that's what I'm feeling right now. So I'm very happy what I'm achieved right now. I'm very happy what I'm doing. And insyaAllah saya pun dapat offer untuk berada rapat dengan di Jabatan Kementerian baru-baru ini. InsyaAllah saya akan je lah, kalau siapa-siapa jumpa saya kat Parlimen nanti, bolehlah tegur-tegur ya. InsyaAllah kita boleh roger. Tapi dan Alhamdulillah saya pun dah start buat saya punya property punya team, yang mana saya dah ada sistem yang autopilot, yang korang dah tak payah pening-pening pasal property lagi, nak cari customer macam mana, nak jual macam mana, semua dah saya dokumentkan, tinggal anda follow saja saya punya sistem. Dan saya bayar gaji lagi kepada anda. Siapa yang tak nak jadi ejen dapat gaji bulan, ada gaji bulan. So kalau korang closing sendiri tu kira duit tambahan lah tu. So benda ni memang tak ramai orang boleh buat, melainkan ada sistem yang sangat kuat. So saya jumpa apa yang saya buat ni dan saya implementkan. Alhamdulillah, dalam masa 1 bulan saya boleh dapat sehingga 100 listing dalam masa sebulan. Dan dalam masa 1 hari saya boleh arrange viewing sehingga 12 viewing sehari. Memang kau punya, pagi sampai malam boleh pulut. Dan paling best sekali, saya ada kewangan yang Alhamdulillah pada saya yang sangat, kita bolehlah kita nak beli apa yang kita nak. Kalau macam iPhone 11 Pro dah keluar, boleh beli. Kalau nak apa-apa ada hutang boleh dibayar, insyaAllah lah. So kepada anda di luar sana yang masih lagi tercari-cari ke mana hala tunju anda nak pergi, ingatlah pesanan saya, tahun 2020 is about happiness. Dan perkara ini saya akan highlightkan berkali-kali sehingga anda faham. It's not about money. The market, the money is not going to be the money forever. Sebab duit yang anda tengok sekarang ini, dia bukan sesuatu benda yang kalau anda simpan dia akan menjadi lebih banyak, tetapi duit yang anda ada semakin lama dia akan menjadi semakin sedikit. Tambahan lagi, kalau orang tu dia tak ada aset ataupun hartanah yang boleh generate positive cash flow, lagi kesian gila babe. Dan kalau orang tu government servant dan dia tak ada hartanah, dan dia pun tak ada saving, dan dia pun tak ada positive cash flow, lagi kesian. So dan dia terperangkap dengan hutang. So memang dia kena cari saya lah untuk saya bantu dia. Jadi kepada anda di luar sana, saya nasihatkan, apa saja yang anda impikan pada tahun 2020,
ia akan menjadi kenyataan dan saya mendoakan anda semua berjaya, bahagia dan apa yang berlaku pada 2019 ini akan menjadi satu sejarah ataupun menjadi satu kenangan manis kepada anda semua. So kepada anda semua saya nasihatkan, okay, kejarlah kebahagiaan, happiness di dunia ini, yang mana kita bukan lagi money oriented, kita bukan lagi nak dapatkan kekayaan Lamborghini, handphone iPhone 11. Kita bukan nak tunjuk benda-benda yang mewah. Sebenarnya benda-benda mewah ni semua is to me lah, pada saya lah, just nak impress orang lain. Untuk impress orang lain ni sebenarnya adalah satu perkara yang mensabotaj diri sendiri, yang mana kita nak cuba dapatkan orang punya perhatian semata-mata untuk sabotaj diri kita. So pada saya jangan pilih jalan untuk wowkan orang lain dengan apa yang kita ada, sebab itu bukanlah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik adalah pilihlah jalan yang memberikan kebahagiaan kepada anda di dunia dan juga di akhirat. Apa saja yang anda suka, anda tekuni, anda lakukan dengan sehabis baik. Mungkin anda suka menjahit, mungkin anda suka melukis, mungkin anda suka rumah, mungkin anda suka bercakap, mungkin anda suka menyanyi, mungkin anda suka berenang. Kejarlah perkara yang anda suka dan tekunilah perkara yang anda suka, dan perkara itu yakin dan pasti ia akan menjadi satu anda punya punca pendapatan yang paling besar. Saya sendiri kan, saya ni angka 7 metafizik. Saya punya ni ciri air. Dan saya akui saya memang buat benda yang orang lain tak buat. Saya memang fikir apa yang orang lain tak boleh nak fikir. So kadang orang cakap A, saya cakap Z. Kadang orang cakap Z, saya cakap A. So saya adalah opposite daripada kebanyakan orang. Sesetengah orang yang kalau biasa makan gaji, dia memang dengan saya memang tak ngam, terus teranglah cakap. Tapi kalau orang tu dia ada pemikiran entrepreneurs, dia mungkin ada ngam sikit dengan saya. Sebab pada saya berfikir lain daripada apa yang orang lain orang biasa fikirkan. Sebagai contoh, kalau orang kata benda tu beresiko, saya suka buat. Kalau orang kata benda tu tak boleh, saya suka kata boleh. Kalau orang kata benda tu mustahil, saya kata benda tu possible. So benda ni yang macam saya pun rasa pelik juga. Tapi kalau saya biasa, kalau mak saya suruh pergi beli barang, mak saya kata kau pergi beli barang, beli paling murah sekali. Tapi saya kadang selalu tak tahulah kenapa saya selalu beli yang paling mahal. Mak suruh kau beli barang paling murah untuk mak, tapi kau beli barang paling mahal. Tak apalah mak, ni bagi je lah. Kalau mak tak nak pun, mak guna je lah. Ni saya bagi je kat mak. So ini memang benda yang saya tak tahu. Daripada kecil lagi saya macam ni. Dan Alhamdulillah sekarang dah besar, tua bangka, ada anak apa semua. Alhamdulillah dengan izin Allah, apa yang Allah berikan kepada saya akan kongsikan kepada ramai orang. Dan tadi pagi ada 2 kandidat datang jumpa saya, tanya, Encik Fazwan kena buat kelas lah, kena ajar orang lah macam mana nak jadi ejen ni, kena charge orang. Saya kata, buat apa saya nak charge orang? Kalau saya boleh bantu orang tu,
dan saya train dia untuk berjaya, dan orang tu boleh train orang lain untuk berjaya juga, dan dia boleh, orang yang berjaya tu boleh duplicate lagi. So itu adalah kepuasan kepada saya. Kenapa saya nak charge dia? Sedangkan benda tu kita ada kepakaran, saya ada cara yang betul, konsep yang betul untuk bantu orang. So secara tidak langsung, kalau saya dapat bantu ramai orang, sebenarnya saya membantu diri saya sendiri. So itu adalah salah satu Winnie Opera bagi tahu, the more you help others, success will chase you like a shadow. So ini apa yang saya implement dalam kehidupan saya, apa yang saya rasa, apa yang naluri saya, apa yang saya punya passion, apa yang saya rasa saya buat. Sebab saya buat mengikut saya punya rasa, dan apa yang saya prinsip saya, apa yang saya fikirkan. So ini yang menjadi saya punya jalan cerita kehidupan saya. Dan orang angka 7 orang air ni memang banyak strategis, banyak sangat benda. Kalau dah bercakap tak boleh nak berhenti. Kadang orang pun sampai, bilalah budak ni nak berhenti, bilalah dia ni nak berhenti. So benda tu memang saya punya DNA. Saya sampai satu tahap kan, kita ada 10 fingerprint punya DNA tu. Kena bayar berapa 300 ke 400 lah, 400.5 tak salah saya. Saya bayar semata-mata nak tahu DNA diri sendiri, nak tahu diri sendiri apa yang saya bagus. So rupanya saya ni bagus consultation, rupanya saya ni bagus menjadi orang perantaraan antara dua belah pihak, menjadi penyelesaian, menjadi problem solving, menjadi pendamaian, dan saya boleh membaikkan dua belah pihak. So itu DNA saya, dan saya ada kepakaran juga untuk memahami manusia, memahami karakter orang, meneliti seseorang itu dan ke mana dia akan pergi, apa yang dia akan capai. Dan ini antara kepakaran yang saya dapat selepas saya pelajari, selepas saya lalui fasa demi fasa dalam kehidupan ini. So kepada anda di luar sana, sekiranya anda tidak tahu apa yang anda buat, anda hanya perlu tahu satu je. Anda ambil pen dan anda tulis. Anda tuliskan apa saja yang anda inginkan, apa yang anda nak capai. Anda ambil pen, anda tuliskan, anda senaraikan sebanyak mungkin, sehabis baik mungkin. Dekat situ anda akan dapat turning point. Apabila apa yang anda tulis, anda tak perlu fikir, tak perlu macam contoh aku nak kereta, tulislah nak kereta apa, model apa, warna apa, nombor plate apa. So anda just tulis saja dan anda tampalkan dekat depan tempat tidur anda. So apa yang saya buat, waktu saya balik daripada IMKK, balik daripada NUH 2019 baru ni, satu perubahan, transformasi pada diri saya. Kemudian saya masuk MMM, masuk Zero Cost Marketing, kemudian masuk MMM. Saya nampak perubahan pada diri saya. Apa yang Dr. Azizan Osman ajar kepada saya implementkan dan saya buat. Dan saya pasang affirmation, saya baca impian setiap hari, saya nyanyi lagu motivasi saya, A Million Dreams, dan sambil saya menyanyi lagu A Million Dreams, saya akan
tengok saya punya 107 impian dan saya akan saya dapat merasakan semua impian ini menjadi kenyataan. Dan ia menjadi kenyataan. Memang betul. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan saya nampak apa yang saya nak, saya dapat capai. Dan apa yang kita nak capai tu dia mesti kena dengan tindakan yang betul. Kalau kita nak capai tapi tindakan kita tidak betul, so sebenarnya itu bukan caranya. Cara untuk capai apa-apa saja yang anda nak capai, anda harus susun dengan tindakan dan strategi yang betul. Strategi dan tindakan yang betul akan menghasilkan result yang betul. So, pada anda di luar sana yang mengalami banyak masalah, banyak cabaran, banyak ujian, percayalah kepada saya, 2019 akan menjadi sejarah, akan menjadi satu story yang menarik anda, yang Allah telah susunkan kepada anda, yang akan menjadi inspirasi kepada orang lain juga, yang anda perlu dokumentkan dan anda perlu kongsikan ia daripada daripada masa ke semasa. Kalau anda tahu Jack Ma, sebelum Alibaba berjaya, dia dah tahu dah dia orang lain semua tak percaya, tetapi dia sangat percaya, dia sangat yakin yang platform e-commerce Alibaba akan menjadi satu platform yang digunakan seluruh dunia. Dan penghantaran dari satu tempat ke satu tempat melalui pesanan online akan menjadi satu revolusi dalam industri. Bagaimana saya sendiri telah memikirkan bagaimana hartanah properti ini, saya pun dah memikirkan satu revolusi untuk industri hartanah ini, yang mana saya ada projek yang khas yang saya akan laksanakan nanti, yang mana orang dah tak perlu lagi pergi dekat rumah tu. Dia boleh tengok semua jenis rumah, dia boleh rasa semua jenis keadaan, dia boleh bau, dia boleh rasa, dia boleh pegang semuanya sekali. Saya ada saya akan perkenalkan teknologi itu nanti, dan dia dekat situ akan berlaku satu turning over yang besar dalam industri hartanah. Dan insya-Allah tak lama lagi, insya-Allah dengan izin Allah, dia adalah satu revolusi. Dan kepada orang-orang yang masih lagi memegang prinsip yang lama, yang masih lagi tak nak move on, masih lagi dengan keadaan yang sama, percayalah, dunia setiap hari berubah. Dunia semakin mencabar. Kehidupan yang kita lalui ini akan menjadi lebih sukar daripada sebelumnya. Tapi apa yang kita lalui 5 tahun akan datang adalah satu pintu baru kepada revolusi dunia baru, yang mana akan berlaku satu penukaran, satu volatile yang sangat besar, yang 98% orang di dalam dunia tidak sedar apa yang bakal berlaku tidak lama lagi. Internet dah tak ada lagi. Kita akan digantikan dengan satu sistem yang baru yang kita berikan nama blockchain. Dan industri ini dah start, revolusinya, pergerakannya sudah dimulakan.
dan associate saya sendiri salah seorang access subcommunity untuk blockchain industry, dan saya tahu ke mana hala tuju. Akan tamatnya internet, akan tamatnya riwayat company-company yang besar yang anda rasa mustahil untuk mereka ni digantikan, seperti Google, seperti apa sajalah yang anda tengok macam Facebook, YouTube, apa this and that, akan berlaku banyak perubahan-perubahan besar. Yang akan datang adalah teknologi hologram, teknologi AI, teknologi blockchain, teknologi AR, teknologi banyak sangat yang mana orang akan kehilangan pekerjaan serta merta. Even pekerjaan driver kereta sekarang ni pun, saya bagi tahu kepada anda, kita dah ada sistem yang mana cakap je kita boleh pergi tempat tu dengan selamat, tanpa perlu bawa kereta. So jangan anda terlalu selesa dengan keadaan sekarang ini. Nasihat saya, 2019 telah pun tamat. 2020 adalah satu pintu yang baru untuk 5 tahun ke hadapan. Perubahan volatile industri dunia, perubahan dalam setiap industri dalam dunia adalah sangat luar biasa hebatnya. Tamparan hebat bagi syarikat-syarikat yang besar yang selama ni multi-billion company pun memang mereka tidak boleh duduk diam. Mereka perlu keep on doing the development, keep on research, keep on upgrading, keep on doing something, sebab perubahan sangat cepat. Begitu banyak generasi Y, generasi Z yang akan muncul dan melakukan perubahan dalam dunia ini, yang mana luar biasa perubahannya. Even law, perkhidmatan undang-undang selepas ini, bila AI boleh implement, cakap saja kepada AI apa saja yang kita mahu, dia boleh selesaikan masalah itu serta-merta, dan jawapannya semua ada, tanpa perlu rujuk dengan pejabat law firm, tanpa perlu rujuk kepada sekian. So banyak sangat revolusi perubahan yang bakal berlaku tidak lama lagi. Dan kepada anda, kita merayakan tahun baru 2020, yang mana satu pintu baru sebenarnya, satu tingkap baru untuk anda fahami perubahan ini. Ia adalah satu perubahan besar untuk dunia planet yang kita duduk sekarang ini. Dan kalau anda tidak berfikir di luar kotak, tidak melakukan, kalau anda masih melakukan perkara sama, percayalah kepada saya, anda berada dalam keadaan yang bahaya. Dan jangan letakkan diri anda dalam zon selesa, kerana kita ada jutaan, bilion manusia yang sedang berlumba-lumba mengejar cita-cita mereka, mengejar impian mereka. Setiap hari pelbagai teknologi baru telah dibangunkan, setiap hari pelbagai perubahan luar biasa, perkara di luar kotak, di luar kemampuan fikiran, yang mana tidak ramai orang mampu melakukannya. Tapi untuk orang yang terawal, untuk orang yang terpantas, dia akan melakukannya. So 2020 adalah satu pintu baru, adalah 5 tahun yang ke depan, yang kalau anda lakukan sehabis baik pada 5 tahun ke depan ni, anda akan survive for the rest of your life.
Kalau anda tidak lakukan yang terbaik untuk kehidupan anda pada 5 tahun ke depan ni, percayalah, anda akan sempurnakan impian orang lain. Dan anda akan menjadi part of somebody else punya dream. Yang mana mungkin anda akan bekerja dengan dia untuk sempurnakan impian dia. Mungkin itu adalah yang terbaik untuk anda. Tetapi sekiranya anda berani untuk melakukan satu tindakan yang luar biasa yang orang lain tidak berani, maka anda akan jadi somebody. Lagi 30 minit kita akan merayakan tahun baru 2020, wawasan 2020 Malaysia. Seperti yang Dr. Mahathir pernah ceritakan pada wawasan pada kita, saya dulu selalu kita terbayang wawasan 2020 ni ada kereta terbang, manusia terbang, basikal terbang, semua terbang kan. Benda tu memang dah ada, tapi belum dikomersialkan, belum lagi dilakukan secara serentak di seluruh dunia. Tetapi tak lama lagi ia akan berlaku. So kepada anda di luar sana, teruskan follow saya. Saya selalu akan live. Saya punya handphone kekasih lama saya dah pun digantikan dengan kekasih baru. So kekasih baru saya sekarang ni dah bersama dengan saya. Dia akan menemani saya. So thank you kekasih lama, banyak sangat berjasa. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi lepas ni staff lah yang akan pakai je. So banyak kenangan. So ni handphone lama, dah iPhone 6, dah macam-macam. Luar biasa. So alhamdulillah, thank you siapa yang follow, siapa yang tonton sampai habis. Thank you so much. I appreciate your time. So ini nasihat saya sebelum tahun baru ni, mungkin nasihat saya untuk penutup 2019, live saya pada 2019. Dan ni saya simpulkan, dalam kehidupan kita ni, apa yang saya pegang adalah anda perlu overcome anda punya challenge, anda perlu overcome anda punya wall, anda perlu overcome. So the moment you overcome whatever happened to you, that is the success. So saya faham kalau anda sekarang ada yang melalui cabaran yang luar biasa, hebat, maha dahsyat. Saya pun laluinya juga. Tetapi apa yang membezakan kita adalah overcome. How you overcome the challenge, how you overcome the risk, how you overcome everything. That is the difference. So the moment you can decide to overcome this, that is success to me. So tahniah kepada anda yang berjaya overcome. So saya akan jumpa lagi anda pada besok. Selamat tahun baru, Happy New Year 2020, Merry Christmas. Kita jumpa lagi pada 2020 dan Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Sebelum melihat video saya, sila klik like, share